Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurratu a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para jemaah, para penonton di mana pun anda berada, alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa puji dan syukur kita yang mendalam kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Sedar tak sedar kita sudah melalui 20 hari di bulan Ramadan, kurang lebih 20 hari di bulan Ramadan. Seharusnya pada kesempatan selama hampir 20 hari kita berpuasa, kita boleh dapat mengukur sejauh mana pencapaian kita sepanjang bulan Ramadan ini. Adakah dengan kita berpuasa selama 20 hari lamanya dapat memperbaiki diri kita, ataupun kita belum mampu lagi memperbaiki kekurangan yang ada pada diri kita? Ya, sebab kita perlu memperbaiki. Sebab tu kalau kita lihat kereta pun, para jemaah yang saya hormati sekalian, ya, kalau kita nak jaga kereta tu, kita perlu ada maintenance. Macam mana kita nak memastikan kereta kita ni boleh berjalan sihat, ya, boleh dipandu dengan lancar, ya, tanpa ada banyak masalah. Kita kena selalu jaga minyak hitamnya, kita kena jaga maintenance dia. Begitulah juga manusia, bukan hanya pada barang, manusia pun perlu di maintenance. Jadi setiap tahun dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, kita ini, ya, masuk ke workshop setiap tahun 1 bulan, tuan-tuan, ya. Dan ini adalah lebih untuk memperbaiki diri kita, ya, dan terlalu banyak manfaat yang mana balik untuk diri kita sendiri. Sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man qama ramadhana atau man shaba ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Sadaqah Rasulullah. Yang mana bermaksud, siapa yang dapat berpuasa, ya, Ramadan, ataupun apa makna puasa, makna menahan diri, ya, daripada mencemarkan Ramadan, ya, menahan mata, menahan telinga, menahan mulut, menahan perut, menahan tingkah lakunya, menahan perasaannya, ya, lillahi rabbil alamin. Kalau dia mampu sepanjang bulan Ramadan tersebut, qama imanan wa ihtisaban, dengan penuh rasa keimanan, keinsafan, bahawa aku ni benar-benar hamba Allah, perlu patuh, ya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar.
Allah mengampunkan dosa-dosanya, ma taqaddama, apa yang datang dan apa yang telah lalu. Para jemaah yang saya hormati sekalian, puncak dari bulan Ramadan ni adalah turunnya Al-Quran pada salah satu malam di bulan Ramadan. Ya. Jadi bulan Ramadan ni menjadi istimewa kerana ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang disuruh kita mencari, disuruh kita memburu malam tersebut dengan sesungguh hati, kerana kalau siapa yang bertuah bertemu dengan malam tersebut, ya, segala kelakuan, perilaku, kebaikannya digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 1000 kali ganda. Jadi inilah tajuk perbincangan kita pada hari ini. Kita akan cuba mengupas supaya lebih jelas akan kehebatannya satu malam yang diciptakan oleh Allah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diiringi dengan turunnya Al-Quranul Karim, iaitu malam Lailatul Qadar. Kita digalakkan berusaha bertemu dengan malam tersebut sehingga kan Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan, memberikan penerangan tentang malam Al-Qadar tersebut dalam surah Al-Qadar. Mari sama-sama kita lihat, mudah-mudahan ya kita dapat meraih faedah dan mudah-mudahan lepas lebih yakin dengan apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitab suci Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami, yakni Allah, menurunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Wa ma adraka lailatul qadr. Adakah kau tahu apakah itu malam Al-Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha, dan diturunkan oleh Allah malaikat yang amat banyak dan juga roh, iaitu malaikatnya Jibril alaihi salam, dengan izin Tuhannya, bi izni rabbihim min kulli amr, dengan izin Tuhannya. Salamun hiya hatta matla'il fajr, dan berbahagialah, ya, damailah bagi orang yang dapat menemuinya sehingga ya, terbitnya fajar. Jemaah yang saya hormati sekalian, mari kita sama-sama melihat surah ini, ya, perkata supaya kita dapat memahaminya lebih baik, ya, supaya lepas ini kita lebih bersemangat untuk berburu pada 10 malam terakhir ini yang merupakan kemuncak, tuan-tuan, daripada ibadahnya junjungan pesuruh alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah SAW disampaikan dalam riwayatnya, bila sampai 10 malam terakhir diikatkan kainnya, ya, dan banyak Rasulullah SAW beribadah, beriktikaf dan melaksanakan, maknanya makin berusaha menggebeling tenaga untuk memberikan yang terbaik pada 10 malam yang terakhir ini dan meninggalkan Ramadan dengan amalan yang jitu supaya betul-betul, ya, ibadah kita 1 bulan ini dapat merubah hidup kita pada 11 bulan yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami, yakni Allah. Siapa kami? Kenapa Allah sebutkan kami dalam surah ini, tuan-tuan? Ada keterlibatan, ya, makhluk yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah makhluk tersebut? Ada malaikat. Siapa yang menurunkan Al-Quran? Kami, yakni Allah. Ada keterlibatan malaikat dalam, ya, menurunkan Al-Quran tersebut. Fi lailatul qadar, pada malam Al-Qadar, ya, malam Al-Qadar. Apa makna Lailatul Qadar, jemaah? Lailah maknanya adalah malam. Qadar tu memberikan 3 maksud. Yang pertama, qadar memberikan maksud mulia, kerana malam itu adalah malam yang paling mulia yang Allah sediakan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi siapa yang mau, ya tak? Dan yang kedua, memberi maksud sempit. Kenapa malam tu sempit, ustaz? Tatanazzalul malaika, kerana malaikat terlalu banyak sangat turun ke atas muka bumi ini, ya, sehingga kan dunia terasa sempit. Kerana banyaknya malaikat, bila malaikat turun membawa rahmat, jadi dunia ni seakan-akan terasa sempit. Ya, kerana terlalunya banyak malaikat. Dan yang ketiga, memberi maksud ketentuan. Ketentuan takdirnya hidup seseorang, tuan-tuan. Kerana Lailatul Qadar ini boleh merubah hidup kita, ya tak, pada 11 bulan yang akan datang hinggalah ke akhir hayat kita. Ketentuan nasib kita
Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala telah menulis, menentukan qada dan qadar kita, tapi kita tak tahu apa qada dan qadar kita, dan ada yang boleh berubah mengikut kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah dinamakan dia malam Al-Qadar, malam yang boleh merubah. Siapa yang sempit akan diluaskan oleh Allah, siapa yang berhutang dibayarkan oleh Allah, siapa yang rasa bingung dilapangkan oleh Allah, siapa yang berhajat dikabulkan hajatnya oleh Allah. Ini satu malam, tuan-tuan, kita namakan, mudah cerita, malam magic lah, tuan-tuan. Dia boleh merubah kehidupan kita bagi siapa yang mau dan mencari malam tersebut, ya. Sehingga itulah, ya, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Al-Quran, dalam ayat yang lain, surah Ad-Dukhan ayat 3, firman Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang Allah firmankan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzilin fiha yufriqu kulla amrin hakim amran min indina. Apa maksudnya? Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sesungguhnya kami, yakni Allah, menurunkan dia pada satu malam yang berkah, iaitu Al-Quran. Inna kunna munzilin, sesungguhnya kamilah yang menurunkan, fiha yufriqu kulla amrin hakim, dan pada malam itulah kami menentukan kadar ketentuan hidup hamba-hambaku tersebut. Jemaah yang saya muliakan, seterusnya, wa ma adraka lailatul qadar, ya, apa yang kamu tahu tentang Lailatul Qadar? Allah bertanya kepada kita. Maknanya, tuan-tuan, perkara yang Allah tanyakan ini satu perkara yang besar. Akal kita terlalu kecil untuk memikirkan satu benda yang terlalu besar ni, tuan-tuan. Ya, Lailatul Qadar ni benda yang besar yang tak pernah terjadi pada umat-umat yang terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma adraka, Allah bertanya, wa ma adraka Lailatul Qadar, apa yang kamu tahu tentang Lailatul Qadar ini? Ya, tak mungkin dicapai oleh akal manusia, saking penuh dengan rahsia dan fadilat-fadilatnya. Sebab itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ajma'in, mereka ni, ya, pada malam-malam yang ke-10 ni lebih banyak dekat dengan Tuhan daripada dekat dengan manusia. Kurang berbual dengan manusia, banyak berbual dengan Allah SWT. Banyak tu dengan acara sendiri. Walaupun pada hari ini mungkinlah ada orang yang mengatakan, Ustaz, pada akhir ini kan kita ni zaman Covid, nak iktikaf kat masjid pun tak mungkin ada masjid yang tak benarkan, ya, kerana disebabkan tidak ada banyak berkumpulan. Jadi saya kata dengan mereka, ya, memang saya maklum dan saya akur, tapi ada beberapa cara untuk kita nak beriktikaf. Apa makna beriktikaf? Ya, berhenti sejenak, seketika bermuhasabah diri. Jadi kalau kita tak dapat lakukan di masjid seperti mana Rasulullah pernah lakukan, kita ambil jizya, intisarinya, ya, tuan-tuan, iaitu, ya, duduk seketika diam di rumah, di mana pun kita berada, dan bermuhasabah diri sejauh mana pencapaian kita dalam hidup. Agak-agak, tuan-tuan, kalau Allah tarik nyawa kita sekarang ni, Allah redha tak dengan kita? Dengan apa yang kita ada pada hari ini, agak-agak Allah senang tak dengan kita, tuan-tuan? Atau kita ni yang mengaku-ngaku kita ni dah baik, tapi di sisi Allah belum lagi kita ni menjadi orang yang baik. Sebab tu dalam surah Al-Isra Allah menjelaskan apa? Subhanalladzi, ya, asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya pada waktu malam dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ya, hambanya, makna Rasulullah SAW diiktirafkan sebagai hambanya. Dia tak pakai nama Muhammad, dia pakai hamba. Sebab hamba ni, tuan-tuan, bukan kita yang mengaku kita hamba, tapi Allah yang mengiktiraf kita ni adalah hamba Allah SWT. Sebab semua orang boleh mengaku, tuan-tuan, ya, semua orang boleh mengaku dengan packaging je. Dia boleh mengaku, ya, tak, saya di hamba, saya pakai serban, pakai ini, saya hamba, saya itu. Tapi di depan Allah Subhanahu Wa Taala belum tahu lagi Allah tu menerima kita seperti apa yang kita jelaskan, seperti apa yang kita sampaikan. Kita so called lah, tuan-tuan, self acclaim lah diri kita sendiri. Tapi benar tak kita ni adalah hamba Allah? Atau kita ni lebih kepada hamba manusia, hamba nafsu, atau lebih kepada hamba makan, lebih daripada apa yang kita sampaikan? Atau packaging kita cantik tapi dalam kita tak ada apa-apa, tuan-tuan. Ya, sebab syaitan pun begitu juga, dia selalu self acclaim. Bila Allah tanya, ya tak, suruh menghormati kepada Adam, apa dia kata? Kenapa aku nak kena tunduk kepada Adam? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, dalam Al-Quran. Kau jadikan aku daripada api, ya Allah, sedangkan kau jadikan Adam daripada tanah. Mana lebih baik? Api lah lebih baik daripada tanah. Siapa bilang api lebih baik daripada tanah, tuan-tuan? Api boleh makan, tak boleh makan. Tanah kita boleh tanam pokok, boleh makan.
ada buahnya. Jadi manfaat tu self acclaim. Jadi kita nak tanya diri kita, ya, tak payah kita nak buat ni kerana orang, tapi kita buat ni lillahi rabbil alamin. Sebab tu kata Nabi SAW, semua amalan anak Adam ini dapat 10 kali lipat ganjaran, melainkan illa saum, melainkan puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kerana puasa ni dia buat lillahi ta'ala, bukan kerana orang, bukan kerana orang nampak, wah nampak muka macam ayam sakit, wah teruk betul berpuasa, ya, puasa yuk-yuk pagi buka periuk, tetapi lillahi rabbil alamin, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Belajar untuk berlaku ikhlas, belajar bersungguh-sungguh, yakin apa di tangan Allah daripada tangan kita sendiri, dan kita yakin bahawa Allah Maha melihat, tak pernah tidur. Segala kesulitan, segala kesempitan, segala kesusahan yang kita alami dan kita lalui sepanjang Ramadan ini pasti akan diganjari oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik ganjaran selagi mana kita ikhlas. Dan Allah meneruskan lagi di dalam kitab suci Al-Quran, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya, sesungguhnya malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa lebih baik daripada 1000 bulan? Lebih baik 1000 kali dia solat. Kalau dia solat 1 kali dapat 1000 kali. Ya, kalau dia sedekah dapat 1000 kali ganjaran. Kalaulah dia melakukan kebaikan menolong orang dapat 1000 kali. Kalau solat dapat 1000 kali sembahyang. Seolah-olah dia telah bersembahyang seolah-olah 83 tahun lamanya. Masya Allah tuan-tuan. Bayangkanlah jemaah, kalau awak dapat semua awak punya amalan ni berganda-ganda. Macam kita masa Mekah lah. Orang cakap siapa sembahyang di Masjidil Haram. Apa makna Masjidil Haram? Tanah haram. Makna semua yang kat situ ni termasuk dalam masjid tu dinamakan dia tanah haram. Awak langkahkan satu saja tapak kaki awak, ya, ke tanah yang dinamakan tanah haram, semua amalan awak naik 100,000 kali ganda tuan-tuan. Awak senyum dapat 100,000 kali. Awak solat dapat 100,000 kali. Awak tolong orang 100,000 kali. Awak nasihat orang 100,000 kali. Naik berganda sampai 100,000 kali. Tapi kalau kita bertuah mendapat malam Al-Qadar, maknanya semua amalan penat lelah kita 100,000 kali digandakan oleh Allah. Tetapi apa hikmahnya Allah Subhanahu wa taala ni menciptakan malam Al-Qadar? Ini pernah ditanya oleh para sahabat kepada junjungan pesuruh alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa malam Al-Qadar ini diturunkan oleh Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, sesungguhnya umat yang terdahulu sebelum kamu orangnya panjang-panjang usianya tuan-tuan. Kita tengok Nabi Adam alaihi salam, ya, berapa ratus tahun. Kita tengok Nabi Musa, kita tengok Nabi Ibrahim, kita lihat Nabi Yunus, kita lihat Nabi Nuh 950 tahun, bahkan ada riwayat mengatakan 1000 tahun. Jadi mereka tu berpeluang untuk melaksanakan kebaikan demi kebaikan dan menebus kesalahan dengan panjangnya usia mereka. Tapi umur umat Nabi Muhammad ni pendek-pendek. A'maru ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku ni di antara 60 hingga 70 saja. Subhanallah. 60 hingga 70 tuan-tuan. Jadi kalau siapa yang dah 60, siapa yang dah 70, maaflah. Ya tak tuan-tuan, maknanya dah ada kena standby lah. Ya, Nabi pun 63 tahun. Kalau kita dapat lebih sikit, syukur, alhamdulillah. Ya, dapat 80 tahun, bonus lah. Dapat 90 tahun, kadang-kadang. 100, jarang-jarang. Tapi lepas tu jalan dah. Ya, begitulah jemaah, ya. Walaupun umur dah panjang, tapi belum tahu lagi dapat banyak berbuat kerana badan dah tak larat tuan-tuan. Jadi oleh kerana itu, Allah Subhanahu wa taala dengan kebijaksanaan dia menurunkan malam Al-Qadar kepada kita sebagai, ya, sebagai tukar ganti kepada umur yang pendek ini dengan amalan yang panjang. Sebab tu ada umat Nabi Muhammad walaupun umur 30, 20, 40, tetapi kalau dia dapat malam Al-Qadar, dia seolah-olah orang yang telah hidup 1000 bulan ataupun dia telah hidup 83 tahun. Tapi 83 tahun ni pun para ulama mengatakan bahawa ini adalah anggaran je para jemaah. Ya, tak anggaran saja, bahkan lebih daripada itu. Tak mampu. Wa ma'adraka Lailatul Qadar. Ya, tak mampu kamu nak membayangkan kehebatan, pasal otak kita terlalu kecil dibandingkan dengan kehebatan malam Al-Qadar ini tuan-tuan. Otak kita terlalu kecil. Ya, kita cuma nampak apa yang di depan mata, tapi bahasa suci Allah Subhanahu wa taala menggandakan sesuatu amalan, ya, jika Allah Subhanahu wa taala itu mahu. Boleh ke ustaz kita buat benda yang sama tapi pahalanya berganda? Mari kita ambil sebagai satu contoh.
kita sembahyang jemaah, kita sembahyang ya di masjid, ya kita sembahyang di masjid, kita sembahyang sendirian, kita dapat satu pahala. Tapi bila kita nampak ada orang sembahyang berjamaah, kalau kita ikut jemaahnya dapat berapa pahala? Oh, jemaah dapat berapa pahala? Dapat 27 kali ganda. Makna boleh tak? Walaupun di suatu tempat, tetapi pahalanya berbeza. Awak duduk dalam masjid, tak ada niat apa-apa dibandingkan orang duduk dalam masjid dengan niat i'tikaf, dapat pahala berganda. Walaupun bendanya sama, tetapi pahalanya berganda-ganda. Subhanallah, Allah mampu. Kalau Allah mahu, ya, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku akan masuk syurga, melainkan yang tak mahu. Orang bertanya, siapa yang tak mahu masuk syurga ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepada aku, dia akan masuk syurga. Tapi yang tak taat kepada aku, maknanya dia tak mahulah masuk syurga. Something tuan-tuan. Merasakan Tuhan dia pun dah rasa dia nak adjust. Ya, kenapa kau jadikan dia begitu? Kenapa kau tak jadikan aku ni lebih baik daripada orang lain? Jadi Tuhan pun dia bangkang juga. Kenapa? Sedangkan Allah lebih mengetahui apa yang dia lakukan kepada kita. Ya, wajar kita bersedih kalau kita tidak dapat, tetapi jangan sampai berungut, sampai keluh kesah, kerana ini adalah bukan sifat-sifat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh kerana itu, ya, ada pula orang yang katakan, Ustaz, saya ni nak bersungguh-sungguh nak dapatkan malam Al-Qadar tau Ustaz. Tetapi kan kalau dah dapat Ustaz, kalaulah kita dapat, ya, lepas tu saya ni bercuti 1 tahun boleh tak? Dia kata, alamak banyak cantik muka 1 tahun. Yalah pasal dah banyak apa Ustaz? Dia pun siap dengan kalkulator, kalau aku di sembahyang ni, kalau aku dapat Lailatul Qadar ni 11 bulan ni, wah cukup ni, tak payah pergi masjid pun tak apa, tak solat pun tak apa, dah banyak apa saya buat. Macam orang pergi haji, setiap kali masuk Masjidil Haram 100,000, 2 kali masuk Masjidil Haram 200,000. Dia pun pakai kalkulator, sibuk nak mengira. Ya tak, alamak ni kalau gini aku kalau sembahyang 2 tahun boleh cuti ni. Dia kata, yalah tuan-tuan, dia tak boleh lah begitu. Kerana ini adalah sebagai tabungan kita, perjalanan panjang kita. Perjalanan dunia ni adalah perjalanan yang pendek. Perjalanan yang pendek saja. Perjalanan akhirat itu adalah satu perjalanan yang panjang. Ya, kata Imam Al-Ghazali, ya, berbekallah, ya, kerana apa? As-safarul ba'id, ya, berbekal-bekallah kerana perjalanan kamu ada satu perjalanan yang panjang. Paling-paling banyak kita duduk 100 tahun di dunia, tapi di akhirat beribu-ribu tahun sampai masa yang tidak diketahui melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jemaah yang saya hormati lagi saya kasihi, ya, jadi Allah mengatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Amalan sehari dinilai ganjarannya 1000 bulan. Salawat kita dapat 1000 kali. Sedekah dapat 1000 kali. Senyum dapat 1000 kali. Baca Quran dapat 1000 kali. Qiyam dapat 1000 kali. Sebab tu tuan-tuan, lebih-lebih lagi 10 malam terakhir ni, ya, Rasulullah sebagai contoh terbaik kepada kita kalau kita nak dekat dengan Allah. Apa yang dilakukan oleh Nabi pada 10 malam terakhir ini, ajwadu min rihil mursalah. Rasulullah ni berusaha melakukan kebaikan. Ajwadu min rihil mursalah, lebih pantas daripada tiupannya angin. Mana Rasulullah ni nampak apa saja peluang untuk berbuat baik, dia buat baik. Ya, itu maknanya kebaikan tuan-tuan. Ya, apa saja peluang, ya, kalau pun kita buka puasa, jangan sampai kita tinggalkan ada makanan kita itu dirasa oleh orang lain. Puasa 1 orang tapi dapat pahala puasa 10 orang. Subhanallah, tak nak ke tuan-tuan? Tak nak ke tuan-tuan? Inilah sebab itulah kita kena lihat ni dengan mata hati. Kita tak boleh lihat pakai logik tuan-tuan. Kita kena lihat dengan mata hati, pada keimanan, kesungguhan kita nak melaksanakan yang terbaik. Mungkin ini Ramadan yang terakhir kita para jemaah. Insafilah, kawan-kawan kita dah banyak jalan dah. Ya, mungkin bagi budak-budak muda dia tak merasa apa yang kita rasa. Tetapi, ya, kita takut-takut ini adalah Ramadan terakhir kita. Apa bekal yang terbaik? Ya, sepanjang tahun ni Covid ni pun dah banyak yang tak kena Covid pun jalan juga tuan-tuan. Ya, bila lagi giliran kita? Kita ni hanya menanti nombor turunlah tuan-tuan, ya. Bila nombor kita dah turun, ahlan wa sahlan wa jalanlah kita. Jadi oleh kerana itu, sudah berapa banyak kita berusaha. Ustaz, saya bukan orang yang banyak wang, saya bukan mampu. Walaupun dengan setengah biji kurma. Subhanallah. Kalau kita mahu tuan-tuan. Kalau kita mahu. Sebab hati ni, bila tanda-tanda seseorang tu Allah cinta, Allah berikan dia hati yang lunak, hati yang lapang, hati yang pemurah. Ya tak? Jadi kerana
pemurahnya kita itu mengundangkan rezeki-rezeki yang baru. Contohnya seperti cawan ini, dalam ada air tuan-tuan. Air baru tak boleh masuk, melainkan air ini saya minum dulu. Bismillah. Ambil peluang. Jadi begitulah. Ya, kita tak boleh masuk air baru kalau kita tak minum air tersebut ataupun tak buang air tersebut. Jadi dengan buang baru dapat masuk air yang baru. Macam mana kita nak masuk air yang baru kalau kita asyik mengeluh tapi kita tak buang air yang lama? Ya tak. Jadi air yang lama perlu dikeluarkan, air yang baru akan masuk. Begitulah juga rezeki kita para jemaah. Sebab itu para ulama mengatakan kita ni memberi sebanyak mana yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah itu dinamakan kebaikan yang sempurna. Maksud ustaz apa tuan-tuan? Maksud ustaz apa ustaz? Maksud saya, ya, tanda orang bersyukur ni memberi sebanyak mana yang Allah berikan kepada dia. Kita lihatlah tuan-tuan lebah. Lebah ni, ya, sebanyak mana dia ambil daripada nektar, sebanyak itulah juga dia berikan madu kepada kita. Kita lihat bulan, sebanyak mana dia menerima cahaya daripada matahari, sebanyak itulah dia memberikan cahaya kepada manusia. Betul ke tak betul? Oh jemaah, betul ke tidak? Alhamdulillah. Sebab tu sebanyak mana kita menerima dari Allah, sebanyak itu yang kita keluarkan untuk Allah, dan Allah tetap akan memberi selagi mana kamu tak berhenti memberi. Ya Ibn Adam, anfik unfik. Kita ni cakap sedap tuan-tuan, nak buatnya susah. Wahai anak Adam, keluarkan, aku akan keluar, dan aku tak akan berhenti memberi melainkan engkau berhenti memberi. Sejauh mana kita boleh mempercayakan kalimat tersebut ustaz? Kita kena cuba tuan-tuan. Malam yaduk la yadri. Kita tak tahu sedapnya air kopi melainkan kita menghirup air kopi tersebut. Kita tak tahu asam pedas sedap ke tidak melainkan kita rasa asam pedas. Sedap Habib. Kenapa? Pasal kita rasa. Malam yaduk la yadri. Siapa yang tak kuat untuk nak mencoba, ya, anjuran-anjuran daripada Allah, awak akan takkan mampu untuk mendapatkan nikmat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang kata bermurah hatilah, berbaik hatilah, jaga kehormatan kita sepanjang bulan Ramadan. Jangan kita cemarkan Ramadan yang telah berlalu ini dan yang akan berlalu ini. Jaga istiqamah, ya, istiqamah dalam apa yang kita lakukan. Cuba kawal perasaan kita lalu ini sehingga ke akhirnya. Ya tak tuan-tuan, dia jangan sampai kita tersembam di pintu syurga dan nak masuk pintu gol dan nak tendang bola tersembam bola berdebak, dah tak dapat apa-apa, rugi serugi-ruginya. Ya, sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin falaysa lahu min siyamihi illa ju'in wa atash. Berapa ramai orang yang berpuasa tapi sebenarnya dia tidak berpuasa melainkan lapar dan dahaga saja. Ya, mata dia, ya, mata dia berpuasa tapi mulut dia tak berpuasa. Ya, kadang-kadang perut dia berpuasa, mata tak berpuasa, telinga tak berpuasa, hidung tak berpuasa, cakap pun tak puasa, sakit hati orang aja. Jadi kita ni tuan-tuan ni nak menahan kita punya nafsu, menahan diri kita, menahan daripada segala benda yang boleh mengotorkan kita. Tatanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim warruhu fiha tatanazzalul malaikatu, dan pada malam tersebut dunia menjadi begitu sempit, terlalu banyak malaikat tuan-tuan. Jadi ada orang tanya macam mana nak dapatkan Lailatul Qadar ustaz? Cubalah lakukan amalan-amalan yang dilakukan oleh para malaikat. Sebab ni tuan-tuan, apa amalan para malaikat adalah suka kebaikan. Orang yang buat ketaatan, orang yang buat taat disukai malaikat, dan orang yang buat jahat disukai oleh syaitan. Syaitan suka orang buat jahat, sebab itu sifat syaitan. Kalau kita nak ikut malaikat, banyak berbuat taat, dan malaikat suka kepada orang-orang taat, dan awak akan didekati malaikat bila awak berbuat taat. Jadi bila awak melakukan ketaatan, malaikat suka dengan orang taat, dia akan dekat dengan orang-orang yang taat. Tapi kalau orang suka buat jahat, ya, Ramadan pun tak diindahkan. Ramadan macam bulan-bulan yang lain, tidak melekat di hatinya rasa penghormatan, kebesaran, nak merasakan besar, malam tersebut pun tak dapat rasakan. Hati dah jadi gelap, dah banyak dosa tuan-tuan. Jadi dia lebih didekati oleh syaitan. Ya tak? Tapi malam Ramadan kan syaitan tak ada. Syaitan memang tak ada. Syaitan yang besar ada dalam badan tuan-tuan. Ya tak? Memang syaitan tu dibelenggu oleh Allah, diikat oleh Allah. Ya, tapi bila kita tengok Ramadan makin teruk tuan-tuan, sebab itu adalah sifat sikap diri yang belum dapat diperbaiki. Alangkah malangnya tuan-tuan, Ramadan datang, Ramadan pergi, kita tak dapat apa-apa. Malaikat turun, malaikat naik, tapi kita tak dapat apa-apa pun kebaikan daripada turunnya malaikat di dunia. Tatanazzalul malaikatu,
Dan malaikat itu turun berbondong-bondong untuk membawa kitab suci Al-Quran turun ke dunia. Warruhu fiha. Apa makna ruh di sini para jemaah sekalian? Adalah ada yang mengatakan bahawa itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril adalah penghulu para malaikat yang paling besar, yang mempunyai ribuan sayap. Waktu Rasulullah nampak dia pada hari turunnya wahyu ke dunia, ada yang mengatakan 2 sayap besar, macam-macam riwayat lah tentang malaikat Jibril alaihissalam. Ada yang mengatakan ada malaikat ruh di sini, bukanlah malaikat Jibril, tapi adalah satu makhluk Allah daripada malaikat yang tidak kita kenali. Walau bagaimanapun, benda-benda yang tak nampak ni tak banyak dibicarakan kepada kita. Seperti mana yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah benda yang tak nampak ni semua daripada urusan Tuhanku, dan tidak aku diberikan ilmu melainkan sedikit saja. Kita rasa kita tahu banyak, padahal kita tak tahu banyak, tuan-tuan. Jadi kita serahkan urusan ini kepada Allah. Cuma pada malam tersebut, maksud yang kedua sempit, kerana terlalu banyak malaikat. Sebab tu ada kedamaian, ada ketenangan, ada rasa kesenangan. Macam kita duduk dalam masjid dengan duduk dalam rumah, sama tak? Oh jemaah, sama ke tidak? Kenapa kalau orang stres pergi masjid? Kenapa kalau orang masalah pergi masjid? Pasal masjid tenang. Kenapa masjid boleh jadi begitu tenang? Pasal banyak malaikat dalam masjid. Sebab tu kata Nabi SAW, tempat yang terbaik di suatu kawasan adalah masjidnya. Sebab tu bila orang stres banyak hutang pun pergi masjid juga. Tak zaman Rasulullah ada banyak hutang, tapi duduk dekat dalam masjid. Pasal aku banyak hutang ya Rasulullah, dia kata. Tak, pasal masjid ni ada malaikat. Dan bila banyak malaikat, rumah kita pun kalau banyaknya ada malaikat, banyak dikunjungi malaikat, rumah tu akan rasa damai. Akan ada kedamaian dalam rumah tersebut. Sebab tu rumah kita jangan taruh patung-patung, elakkan daripada gambar-gambar yang tak dimasuki oleh malaikat, jangan elakkan lonceng, benda-benda yang pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad supaya rumah kita sentiasa menjadi tenang. Sebab rumah-rumah sekarang, tuan-tuan, syaitan pun dah masuk ke dalam rumah, tuan-tuan. Syaitan masuk dalam rumah. Ya, syaitan masuk dalam rumah, tuan-tuan. Dalam bilik pun syaitan masuk. Kita tengok, kita pergi handphone, kat rumah TV besar-besar, handphone. Ini semua komputer besar semua. Ada baik dan ada buruknya. Dan syaitan dah masuk sampai ke dalam, tuan-tuan. Tak sampai ke dalam. Jadi apa yang perlu kita ada ialah untuk kita menginsafi diri kita, sentiasa ingin memperbaiki dan tegur-menegur dalam keluarga supaya memberitahu apa yang baik, apa yang buruk. Dah tak boleh diam lagi dah, syaitan dah masuk rumah dah. Jadi kita kena belajar memperbaiki diri dengan lebih terbuka dan juga membimbing salah satu ahli keluarga satu sama lain. Ad-dinun nasihat, agama tu satu nasihat. Warruhu fiha, dan juga malaikat yang membawanya. Yang membawa apa? Al-Quranul Karim. Dan Allah mengatakan apa? Tatanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim, dengan izin Tuhannya. Ada satu benda pun tak boleh terjadi melainkan dengan izin Allah SWT. Kerana Allah mahu. Allah maulah Lailatul Qadar ini turun. Kalau Allah tak mahu, tak jadi juga jemaah. Kita tengok ada mak, ada bapa, ada anak. Kita kata mak bapa sebab musabab, sebab. Anak tu musabab, akibat. Ataupun mak bapak sebab, anak adalah akibat. Apa maksud Ustaz? Kita lihat kalau ketentuan manusia, bila ada mak ada bapa, adalah anak. Jadi mak dengan bapak dinamakan sebab, anak dinamakan akibat. Kerana mak bapak bersama, akibatnya lahirlah anak. Tetapi kalau Allah mahu, dia tak akan mengikut pada sebab dan musabab, atau sebab dan akibat. Kita tengok Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam, Allah mahu dia ada. Tapi tak ada mak, tak ada bapa. Ada tak? Ada juga. Kita tengok Sayyidatina Maryam, hamil walaupun tak ada suami. Kerana apa? Kerana Allah mahu. Sampai sekarang ni budak-budak perempuan kita pun cemburu sangat dengan Sayyidatina Maryam, sampai banyak yang nak jadi Sayyidatina Maryam, tuan-tuan, walaupun tak sempat nak kahwin, tuan-tuan. Wallahu alam bisawab. Ni sebagai contoh sajalah. Tapi itu dia mahu. Ini Allah yang mahu. Jadi kalau Allah mahu, tak ada benda pun yang mustahil di sisi Allah SWT. Jadi ingat itu je. Kalau orang berbangga, wah Sayyidatina Maryam tak ada suami dapat lahirkan anak. Nabi Adam tidak ada suami, tidak ada isteri, tak ada mak, tak ada bapa, tapi dia diwujudkan ke dunia dengan diciptakan oleh Allah SWT daripada tanah.
ya, dan juga Sayyidatina Hawa dari tulang sulbinya Nabi Adam alaihi salam. Kalau Allah mahu, tuan-tuan, ya, jadi kepercayaan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala mestilah selalu kita jaga untuk kita menjadi kuat dalam dan juga luar kita. Ya, dan Allah mengatakan lagi dalam Al-Quran sebagai hujung ayat ini, salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, salamun. Ya, apa makna salam? Damai, senang, tenang, tenteram. Itu damai, tuan-tuan. Ya tak? Itulah rasanya damai. Bila kita ni orang-orang yang akan mendapat Lailatul Qadar ni, ada orang bertanya, Ustaz, dia Lailatul Qadar ni malam 27 ke, 26 ke, 25 ke? Kata Nabi SAW, carilah pada malam-malam yang ganjil. Ya, tapi Allah SWT tak bilang bila terjadi Al-Qadar. Mungkin dia malam pertama, mungkin malam ketiga, mungkin malam kelima. Dia menjadi rahsia Allah SWT supaya kita ni tidak bermain-main dan sentiasa fokus dalam untuk mendapatkan malam yang mulia ini. Pernah ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bilakah terjadi malam Lailatul Qadar ini? Benarkah Lailatul Qadar ini ada? Kata Nabi SAW, ya benar, tapi aku terlupa pada malam keberapa dia terjadi. Jadi lupanya Nabi Muhammad ni menjadi sebab, menjadi hikmah supaya kita menjadikan setiap malam ni, tuan-tuan, cuba khatamkan Al-Quran. Ya tak, walaupun tak di masjid pun di rumah pun khatamkan. Inilah peluang kita untuk mendekati Allah. Allah jadikan hidangan ni, tuan-tuan, buffet ni tu, apa saja kau lakukan berganda-ganda bagi siapa yang mau, dan kita akan dapat rasakan 11 bulan selepasnya nikmat daripada usaha amal ibadah gembeling tulang kita yang pas-pulas kita untuk mendapat satu malam, sebab kita nampak benda yang orang lain tak nampak. Bila kita hati kita bersih, tuan-tuan, kita akan nampak macam budak kecil, nampak benda yang lain tak nampak. Kita nampak rahmatnya, kita nampak kesedapan, orang kata nikmat daripada satu perbuatan yang kita lakukan. Dan kita bersungguh-sungguh. Kalau kerja pun kita tahu kita nak capai sesuatu jabatan, kita perlu bersungguh-sungguh. Nak untung dalam berniaga pun perlu bersungguh-sungguh. Nak berbisnes dengan Allah dalam hari-hari yang mulia ni pun perlu bersungguh-sungguh. Macam mana dunia je sungguh-sungguh tapi akhirat asal boleh je, tuan-tuan. Jadi sebab itulah hasil yang kita dapat asal boleh daripada Allah SWT. Ya, engkau jauh, aku jauh, engkau dekat, aku pun dekat. Jadi dia kata salamun hiya hatta matla'il fajr. Bagi siapa yang dapat, ya, bagi siapa yang dapat, tak kira malam 27, walaupun kebanyakan ulama mengatakan malam 27, ada mengatakan malam 25, Imam Syafi'i kata malam 21, ataupun malam-malam itu menerusi pengalaman mereka yang pernah mereka dapatkan. Tetapi bagi kita, usahakan pada setiap malam hinggalah kepada, ya, kepada waktu yang terakhir sebelum datangnya hari raya puasa. Ya, jadi kita cuba salamun, orang yang ada ni, orang yang dapatkan ini, dia akan merasa damai. Hiya hatta matla'il fajr, sehinggalah terbitnya matahari. Jadi dikatakan permulaan ni dikatakan salam. Jadi pertamanya tentang salam ni, kita terasa pada malam ini kita merasa damai dalam hati kita, tuan-tuan. Sebab tu ada kata-kata ulama mengatakan apa? Damailah pada diri anda, damailah kepada orang lain, damailah kepada keluarga, damailah kepada teman, damailah kamu kepada masyarakat, damailah kamu kepada orang yang lain walaupun bukan sesama Islam. Damai, tuan-tuan, ini adalah tanda-tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau kita lihat ni jemaah, ya, kalau kita tak dapat menggembirakan orang, janganlah kita menyedihkan orang. Kalau kita tak dapat memberi kepada orang, jangan kita merampas hak orang, tuan-tuan. Ya tak? Kalau kita tak dapat membantu orang, jangan kita menjerumuskan orang ke dalam tempat yang lebih buruk lagi. Itu kedamaian. Ya. Dan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar ni, para jemaah, dia selalu selepas Ramadan pun dia terdorong untuk melakukan kebaikan. Terdorong untuk melakukan kebaikan. Awak nampak dia punya perubahan pada dirinya 360 degree. Dia terdorong selalu saja mencari peluang-peluang untuk berbuat baik. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah katakan orang tu akan damai sampai terbitnya matahari. Terbitnya matahari maksudnya apa, Ustaz? Waktunya dibagikan macam apa? Misalnya lah, kita ni orang muda 20 tahun, ni baru waktu subuh. Ya tak? Ya? Ataupun budak kecil lah 10 tahun, ni waktu subuh lagi. Ya, orang dah umur 25 tahun, ni dah zuhur lah ni. Masuk lagi 45 tahun, ni dah asar. 60 tahun, ini dah maghrib. 70 tahun, ini dah isyak. 80 tahun, dah subuh lah nak jalan. Dia kata, ya tak? Jadi orang dulu ni dia memakai
Pakai waktu ni tuan-tuan. Sebab tu fajar ni sehinggalah ada ulama mengatakan sampai waktu subuh, ada ulama mengatakan sampai dia meninggal dunia, ada ulama yang menafsirkan ini sampai ke akhirat kelak, sampai bila-bila kehidupannya akan berubah menjadi orang yang lebih bahagia. Salamun hiya hatta matla'il fajr, sembahyang fajar. Ya, kalau orang cakap budak-budak kecil, fajar lah. Ya, kalau orang dah 20-30, zuhur lah. Kalau dah 40-50, maghrib lah. Ya, 60-70, isyak lah. Lebih 60-70, lebih daripada apa Nabi kata, dah subuh balik dah. Dah tinggal nak jalan je lah tuan-tuan. Jadi fajar ni menunjukkan duration waktunya. Menunjukkan waktunya tuan-tuan, ya, perjalanan kebahagiaan yang boleh didapatkan oleh manusia. Menerusi apa? Menerusi Lailatul Qadar ini. Sebab itulah sahabat-sahabat Rasulullah, ya, sedih kalau nak meninggalkan Ramadan. Mengingatkan tuan-tuan, ya, banyaknya sungguh, ya, ganjaran Allah yang sediakan pada bulan Ramadan. Dan kita lihat pun hari-hari yang kita lalui, hari raya ni berapa hari je jemaah? 1-2 hari je, 3 hari je yang meriah. Ramadan tiap-tiap malam meriah. Mana dengan kedai yang jual kuihnya, mana yang pula dengan kita lihat masjid-masjid kita bercahaya, setiap malam bermandi dengan cahaya, setiap malam ni tuan-tuan ni orang sembahyang, mana-mana kita pergi pun orang berikan makan. Nak tak ada duit nak buka puasa, masjid banyak tuan-tuan, datang je, ada je orang nak kasih awak makan, berebut-rebut orang nak kasih awak makan. Sebab bagi orang yang tahu, orang tak tahu tuan-tuan simpan-simpan makan. Ya, pergi kat bazar, dia bukan Lailatul Qadar dapat, Lailatul Bazar dapat. Kalau tak ada bazar malam ni, dia boleh kuih sebanyak-banyaknya. Akhirnya siapa yang makan? Bang Pah yang makan, tong sampah yang makan tuan-tuan. Pasal bulan Ramadan ni bulan menahan nafsu, bukan melayan tuan-tuan. Memang semuanya kita tengok sedap. Kayu terbakar pun kita tengok sedap. Kayu terbakar, ialah ingat kuih bakar. Begitulah tuan-tuan. Semuanya kita lihat sedap. Tetapi akhirnya siapa yang makan? Tong sampah yang makan. Berapa banyak kita membazir. Tamak, takut tak makan. Tamak itu tamak. Padahal kena bubur satu pinggan dia dah tak boleh tahan tuan-tuan. Tamak, semuanya kita nak. Jadi kita kena belajar. Ini bulan mengawal nafsu. Kalau agak-agak kita nak terasa marah, nak makan tak dapat, tak apalah, besok ada. Kita tinggalkan untuk hari esok. Tak apalah, lusa ada, nanti lusa pun kita boleh makan. Alhamdulillah. Kalau kita nampak orang lain, kalau ada makanan setengah, kata Nabi, satu orang punya makanan, ya, boleh dimakan oleh 2 orang. 2 orang boleh makanan, boleh dimakan oleh 4 orang. 4 orang punya makanan, boleh dimakan oleh 8 orang tuan-tuan. Kalau kita mahu, sebab tu kalau kita makan kat masjid bukan banyak sangat, cubit, kena kenyang. Berkah tuan-tuan, berkah. Ini berkah lah yang kita nak dalam kehidupan. Ya tak, kadang-kadang, ya, bukan gaji kita tiap-tiap bulan yang membuat kita bahagia, tapi ada benda-benda lain yang di luar yang membahagiakan diri kita. Ya, jadi macam mana kita nak mengundang Al-Qadar itu? Ya tak tuan-tuan, ya, untuk dia dapat mendekati kita, benda yang bersih dapat mendekati kita, ialah banyakkan melakukan kebaikan. Ini dah nak masuk bulan Sya'ban tuan-tuan, bulan Rajab dinamakan bulan mulia, bulan haram. Ya, bulan Al-Haram. Kita di bulan Rajab ni. Ya, maaf, kita baru melalui bulan Rajab. Ya, bulan yang haram dan sebagainya. Ya, saya tersilap sikit, boleh potong tak situ? Boleh, saya termasuk bulan Rajab lah. Ya. Jadi kita ni macam mana kita nak mendapatkan Lailatul Qadar ni tuan-tuan? Bersedia zahir dan batin kita untuk, ya, menerima tetamu yang agung, tetamu yang Allah Subhanahu Wa Taala kirim khas untuk kita dalam bulan yang mulia ini, bulan Ramadan. Marilah sama-sama kita berusaha segenap tenaga untuk menemui tetamu Allah itu. Memang tiap-tiap tahun dia turun. Tiap-tiap tahun kita tahu dia turun ke dunia. Ya? Kita tahu dia turun, tapi mungkin dia tak nampak kita tuan-tuan. Ibarat kita pergi dekat airport, kita nak melambai-lambai orang yang balik, orang tu lambai, belum tahu dia nampak kita. Sama juga dengan Ramadan. Ramadan hanya mendekati bagi orang yang mahu menemui dia dengan sepenuh hati, dengan sesungguh hati. Ya, marilah sama-sama tuan-tuan, kita berusaha bersama-sama untuk memburu malam yang mulia tersebut dengan sepenuh jiwa dan raga kita. Mata kita sengkang, kaki kita berdiri malam semata-mata untuk mendapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling baik akhlaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling soleh ibadahnya. Ya tak? Paling baik akhlaknya, paling soleh ibadahnya, dan juga yang paling apa? Yang telah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan dosa-dosanya, tapi tetap juga berdiri pada waktu malam tuan-tuan sampai bengkak-bengkak kakinya. Setiap malam berdiri bengkak-bengkak kakinya. Kita pun bengkak juga.
Ibu-ibu bengkak tak? Tuan-tuan bengkak? Macam mana teman-teman bengkak? Bengkak juga, tapi bengkak kerana apa? Kerana jalan ke mall. Bengkak juga kategori sana, kategori sini dan sebagainya. Jadi oleh kerana itu, para jemaah yang budiman lagi saya hormati sekalian, ya, kita ni berada pada penghujung, ya, pada penghujung bulan Ramadan yang mulia. Ya, ibarat kalau kita ni tuan-tuan, ya, pergi jogging ataupun membuat larian, ini adalah pusingan-pusingan yang terakhir. Pada pusingan-pusingan yang terakhir ni tuan-tuan, adakah kita ni harus memperlambatkan perjalanan kita atau memperkuatkan perjalanan kita? Pastilah kita akan melajukan lagi kita punya larian nak sampai kepada penghujungnya. Jadi oleh kerana itu jemaah yang saya kasihi lagi saya hormati sekalian, ya, lagi kita nak selesai, lagi kita mempercepatkan lagi larian kita. Mudah-mudahan kita mendapat, ya, dengan apa yang kita hajatkan, malam yang istimewa, malam Al-Qadar, malam, ya, hadiah daripada Tuhan untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga saya juga mengambil kesempatan, ya tuan-tuan, ya, pada kali ini untuk mengucapkan selamat menyambut Aidil Fitri Al-Mubarak. Minal aidin wal faizin maqbulin kullu amin wa antum bi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.